Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Hari ini 3 hari bulan September bersama dengan 15 Muharram 1442 Hijrah. Bersama saya lagi Fadli Halim dalam membacakan buku siri pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Masa dalam Kehidupan Manusia dalam Kerugian, Kecuali yang Sabar dan Berbuat Kebaikan. Maksud ayat dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 hingga 10. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Bab 19. Pandangan terhadap masa hadapan. Seorang Muslim wajib memandang kepada masa hadapan. Secara fitrah, manusia memerlukan masa hadapan. Ini kerana mereka tidak mungkin dapat lari daripada menghadapi masa hadapan. Sebagaimana manusia diberikan ingatan tentang masa lampau, dia juga diberikan kemampuan untuk berkhayal mengenai masa hadapan. Antara ciri masa hadapan adalah ia sesuatu yang majhul, iaitu tidak diketahui. Tiada siapa mengetahui rahsia yang terkandung dalam hati dan perkara yang dia sembunyikan, sama ada perkara baik ataupun buruk. Al-Quran menjelaskan dalam surah Luqman ayat 34 yang membawa maksud, sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dia juga yang menurunkan hujan dan yang mengetahui tentang apa yang ada dalam rahim ibu mengandung. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Dan tiada dapat diketahui oleh seseorang itu di bumi negeri manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Antara ciri masa hadapan yang lain seperti perkara yang akan datang adalah hampir sekalipun seorang itu menyangka bahawa perkara itu jauh ataupun lambat. Justru bersama-sama hari ini adalah hari esok, dan untuk hari esok pandangannya sudah hampir. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah An-Nar ayat 77 yang membawa maksud, dan pada Allah juga rahsia langit dan bumi, dan tiadalah urusan kiamat itu melainkan seperti sekelip mata, ataupun ia lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan tiap-tiap sesuatu. Orang yang berakal adalah orang yang menyediakan bekalan untuk hari esok dan bersedia sebelum berlakunya sesuatu perkara. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam surah Al-Hasyr ayat 3, dan jikalau tidak kerana Allah sudah menetapkan pengusiran terhadap mereka, tentulah dia menyeksa mereka di dunia, dan mereka pula beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat esok. Mereka yang menyangka agama mengaitkan manusia dengan masa lampau sudah melakukan satu kesalahan dalam memahami realiti agama. Peranan besar agama adalah menyediakan manusia untuk hari akhirat, iaitu persediaan untuk masa hadapan, untuk tempat tinggal yang lebih baik dan lebih kekal berbanding dengan kehidupan di dunia. Pandangan kepada masa hadapan adalah perkara asas dalam agama. Sebuah hadis menyebut, seorang hamba berada antara dua ketakutan. Pertama, antara masa yang sudah berlalu, dia tidak tahu apakah yang Allah akan lakukan kepadanya. Kedua, masa yang masih tinggal, dia tidak tahu apa yang Allah putuskan untuknya. Justru
Hamba itu perlu mengambil kesempatan daripada dirinya untuk diri sendiri dan daripada kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat dari masa muda sebelum masa tuanya. Demi nyawa aku yang berada pada tangannya, apa yang berlaku selepas kematian adalah sesuatu yang memenatkan dan tidak ada negeri selepas dunia ini kecuali syurga ataupun neraka. Perkara itu tidak membawa maksud manusia yang beragama tidak mengambil berat terhadap hari akhirat sahaja dan meninggalkan masa depannya di dunia ini. Tidak sama sekali. Bahkan seorang Muslim diajar oleh Islam bagi memikirkan hari esok, membuat persediaan, berhati-hati dan mengambil langkah tertentu, sama ada ia berkaitan dengan urusan agama ataupun dunia. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik untuk orang beriman. Baginda memikirkan mengenai masa depan ketika baginda mengadakan perjanjian daripada Aus dan Khazraj. Baginda memikirkan tentang hijrah yang bertujuan mencari satu asas kukuh dalam mendirikan syariat dan masyarakat Islam. Perjanjian Aqabah pertama, kedua dan persediaan berhijrah ke Madinah adalah antara perbuatan berterusan dan perancangan yang baik untuk masa depan Islam. Dalam urusan dunia pula, kita mendapati Rasulullah SAW menyediakan bekalan setahun untuk keluarga baginda. Ini tidak menafikan pergantungan, iaitu tawakal baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal hanya berlaku sudah kita berusaha. Tiada tawakal tanpa usaha. Ingatlah, kita sentiasa perlu berdoa untuk sentiasa bertawakal kepada Allah, reda akan apa ketentuannya yang bakal kita hadapi. Inilah pandangan terhadap masa hadapan. Semoga ianya akan menjadi satu andaian yang adalah kebaikan yang bakal dikurniakan kepada kita. Kita tidak bergantung kepada hanya semata-mata usaha kita, tetapi kita bergantung dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita rancangkan diperkenankan, juga diberikan rahmat yang berkekalan, mencari kebahagiaan, mencari saham akhirat yang akan kekal selama-lamanya hingga kita dibangunkan semula untuk diadili dalam dunia akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Mohon maaf sekiranya andai terkasar bahasa, terlebih gurau, kurang memberi manfaat dalam usia perkenalan kita. Saya harapkan apa yang cuba saya lakukan dari masa ke semasa dapat mencetuskan, menginspirasikan, menjentik semangat anda untuk terus berusaha. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal, pergantungan masa yang berlalu dan masa yang akan datang adalah milik yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maafkan insan hina dina ini. Doakan kebahagiaan, kesejahteraan, rezeki yang melimpah ruah. Doakan rezeki keuangan yang mampu melimpah untuk memberi zakat, memberi sedekah kepada semua umat manusia. Saya Fadil Halim mengundur diri dulu pada hari ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.